Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini saya ingin memberikan sedikit update dan juga pandangan daripada penganalisis politik yang berkaitan dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi. Yang mana hari ini Datuk Seri akan kembali ke tanah air, iaitu negara kita Malaysia yang tercinta, Malaysia Madani. Namun ada juga kata-kata daripada pihak pembangkang, pemanggang dan juga geng sapu bersih mengkritik tentang lawatan Datuk Seri Anwar ini, mengatakan pelbagai itu dan ini dan sebagainya. Pandangan saya mungkin mereka cemburu dengan usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa masuk pelabur sebanyak mana pelabur-pelabur datang ke Malaysia. Dan saya percaya ini akan memberi manfaat yang baik untuk negara kita. Jadi sahabat semua, sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Terbaik ini dia apa yang Datuk Seri Anwar dapat dan buat semasa lawatan ke Arab Saudi. Mari kita beri sedikit pencerahan dan juga ini adalah pandangan daripada penganalisis politik supaya mereka-mereka pembanggang-pembanggang geng sapu bersih, geng takut Anwar ini terduduk terdiam mendengar usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi meningkatkan hubungan perdagangan, pelaburan, kerjasama dua hala, kata daripada penganalisis politik yang ada di negara kita Malaysia. Katanya lawatan Perdana Menteri ini ke Arab Saudi dapat meningkatkan lagi hubungan perdagangan, pelaburan dan juga kerjasama dua hala antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Penganalisis politik Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, dalam lawatan 3 hari tersebut Perdana Menteri sudah semestinya akan mempelawah komuniti perniagaan di Arab Saudi untuk lebih banyak melabur di negara kita Malaysia. Katanya lagi dalam keadaan geopolitik global yang semakin berubah sekarang ini di Timur Tengah, saya rasa katanya ini adalah kesempatan yang boleh diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk ke Arab Saudi adalah bagi menjalinkan kerjasama dan mengeratkan hubungan. Golongan peniaga di Arab Saudi juga diberi perhatian supaya mereka boleh melabur di Malaysia dalam sektor-sektor yang menjadi keutamaan negara sekarang ini seperti teknologi digital, security makanan yang begitu mendesak sekarang ini, katanya kepada Harapan Daily ketika dihubungi hari ini. Menurut Arab Saudi juga sudah semestinya mempunyai modal pelaburan yang boleh dimanfaatkan secara amnya bersama antara kedua-dua negara dalam mencapai matlamat perniagaan. Katanya kita cuma Malaysia perlu yakinkan mereka yaitu Arab Saudi untuk datang melabur dan menjalin usaha sama bagi membangunkan ekonomi secara bersama, seterusnya mewujudkan peluang perniagaan serta pekerjaan di dalam negara kita. Itu adalah matlamat utama kita, matlamat utama Malaysia untuk mengajak mereka pelabur-pelabur ataupun peniaga-peniaga di Arab Saudi ini untuk datang melabur di Malaysia. Azuddin juga berkata, rentetan lawatan Anwar ke Arab Saudi turut diadakan pertemuan dengan Wakil Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Kebanyakan dasar yang diputuskan dalam OIC dipengaruhi oleh Arab Saudi dan ibu pejabat OIC yang terletak di Riyadh. Katanya pertemuan itu akan memudahkan usaha Malaysia untuk bersama-sama dengan negara Islam lain untuk menangani berbagai isu yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia secara lebih berkesan. Tambah lagi, sebelum ini hubungan antara Malaysia dan Arab Saudi ada naik turun dan setelah Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri, hubungan antara kedua negara bertambah baik. Pandangan saya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim amatlah dikenali di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Qatar dan juga Turki. Ini antara negara yang begitu mengenali siapakah sebenar pejuang reformasi, pejuang rakyat marahin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Arab Saudi juga sebagai negara penting bukan sahaja dalam rantau Asia Barat atau Timur Tengah, tetapi juga banyak berkaitan daripada segi perdagangan dan isu yang melancarkan pelaksanaan haji dan umrah bagi rakyat Malaysia. Kalau kita tengok reaksi Arab Saudi setakat ini apabila Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri, reaksi sangat positif datang dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud
dan putra mahkota Saudi Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud yang mengalu-alukan pelantikan Anwar sebagai pemimpin Malaysia. Ujarnya, sebanyak 3 memorandum persefahaman telah ditandatangani dan disaksikan oleh Anwar sendiri. Ia membabitkan dagang Next Chance Berhad dan juga Azlan and Bros Holding Group Co, Dewan Perdagangan Antarabangsa Kuala Lumpur, Wadi Makan Knowledge Co, dan juga yang ketiga Cup International Sdn Berhad dan juga Environment Technologies Sendirian Berhad. Anwar turut mengadakan pertemuan dengan 20 ketua syarikat di dalam satu mesyuarat yang membincangkan kerjasama dan sektor baharu yang boleh diterokai secara bersama. Melalui lawatan kerja selama 3 hari ke Arab Saudi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap ia akan menjadi platform untuk Kuala Lumpur dan Riyadh membincangkan peluang baharu serta isu kepentingan bersama kedua-dua negara. Ini merupakan lawatan rasmi ke luar negara ASEAN pertama buat Anwar dan juga lawatan pertamanya ke Arab Saudi sejak menyandang jawatan Perdana Menteri pada 24 November tahun 2022. Jadi sahabat semua, ini antara ulasan ya daripada penganalisis politik ya daripada Universiti UUM ya, kalau tak silap tadi, iaitu siapa nama tadi? UUM ya, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Jadi saya sangat bersetuju juga dengan pandangan beliau ini ya, sebab kita tahu Datuk Seri Anwar bukan suka-suka saja untuk datang ke Arab Saudi, tetapi ya kita berharap supaya apa yang dibincangkan memorandum untuk membangunkan kerjasama secara ekonomi perdagangan bersama ya dengan Arab Saudi ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin, sebab ini akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya ya apabila mereka masuk melabur dan melakukan bisnes di sini, pastinya peluang pekerjaan itu akan tercipta bagi rakyat marhain, bagi rakyat anak-anak muda yang memerlukan pekerjaan kini yang gagal ditangani oleh kerajaan sebelum ini, sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih semua kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat Oranapo Channel, dan sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, ya anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen ini. Ingat, komen dengan berhemah. Walaupun ingat, komen dengan berhemah juga. Jangan melalut dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi. Ya, sampai di sini saja untuk apa yang saya ingin kongsikan hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun tangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.